Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, bila tiba sahaja bulan Rejab, para ulama selalu doa. Para ulama salafus soleh selalu titipkan doa ini dan selepas solat mereka. Apa doa yang biasa mereka buat? Ya Allah, Allahumma salimni li Ramadan wassalim Ramadan li watasallamhu minni mutaqabbala. Maksud dia, ya Allah Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan jadikanlah bulan Ramadan ni tempat untuk kami beribadat. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah amalan-amalan kami dalam bulan Ramadan ini amalan yang diterima. Tuan-tuan sekalian, bila kita cek balik dalam buku-buku sirah, rupanya para ulama menitipkan doa ini bukan ketika bulan Rejab, bahkan mereka dah doakan doa seperti ini 3-4 bulan sebelum sampai bulan Rejab. Apa maksud tuan-tuan daripada doa ni? Apa maksud yang kita boleh dapat? Para ulama terdahulu, orang-orang Islam terdahulu, umat-umat terdahulu, rupanya mereka ni dah mempersiapkan mental dan fizikal mereka untuk berhadapan dengan bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Rupanya mereka dah siapkan mental fizikal. Berbanding kalau kita zaman sekarang ni, esok nak Ramadan barulah kita terfikir, baju solat aku mana ya? Aku punya makanan buka puasa macam mana ya? Apa semua kita fikir last minute. Tapi ulama terdahulu 3-4 bulan, bahkan 5-6 bulan sebelum sampai Ramadan, mereka dah prepare mental mereka, fizikal mereka untuk betul-betul all out, betul-betul memaksimumkan kemampuan diri untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita fikir balik? Kenapa mereka sanggup mempersiapkan diri 5-6 bulan sebelum Ramadan? Rupanya tuan-tuan, mereka nak capai satu keputusan. Mereka nak capai satu result yang mereka betul-betul inginkan selepas berlalunya Ramadan, iaitu apa dia? Taqwa. At-taqwa. Kenapa taqwa ni tuan yang mereka betul-betul idamkan? Kerana inilah objektif sebenarnya yang Allah telah tetapkan bagi mereka yang melalui Ramadan dengan betul-betul penuh keimanan, wahtisaban, dan betul-betul memuhasabah, betul-betul terperinci, mereka akan peroleh, iaitu at-taqwa. Jadi tuan-tuan, kita cek balik pada diri kita sekarang. Biasa kita lalui bulan Rejab, Syakban, kita ada sebahagian daripada kita biasa dah sebut, bulan Ramadan kali ni aku nak berubah lah, jadi orang yang baik. Bulan Ramadan kali ni aku nak ubahlah, aku nak tinggalkan rutin-rutin aku yang aku banyak sia-siakan masa aku sebelum ni. Aku nak jadi orang yang I want to be a new me after Ramadan. Saya nak jadi orang yang baru selepas Ramadan. Tapi tuan-tuan, cuba kita cek balik. Betulkah kita ni bersungguh-sungguh nak jadi orang yang baru selepas Ramadan? Macam mana kita nak jadi orang yang baru? Kalau kita pun selepas kita bercadang, kita berniat untuk berubah pun betul-betul sebelum azan masuk Ramadan yang pertama. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak jadi orang yang betul-betul berubah? Sebab tu tuan-tuan, ulama dahulu, kita boleh rangkumkan ada banyak perkara yang kita boleh buat untuk kita nak memaksimumkan hasil, kita nak maksimumkan result yang kita nak dapat selepas Ramadan. Jadi bagaimana tuan-tuan? Pertama sekali, kita kena prepare mental, fizikal kita tuan-tuan. Bukan hari ni, bukan esok nak puasa, hari ni baru nak prepare, tak. Confirm, kita boleh garanti nanti puasa tak jadi. Kita tengok balik macam ulama terdahulu, apa yang mereka buat bersungguh-sungguh nak mencapai Ramadan ni, nak mencapai result yang diinginkan. Mereka betul-betul berdoa setiap hari tanpa henti nak mendapatkan fadilat Ramadan. Yang kedua, mereka dah mula mengasah diri dengan rutin-rutin, sepertinya memperbanyakkan amalan sunat, memperbanyakkan puasa sunat ketika bulan Rejab dan Syakban. Dan fadilat puasa sunat Rejab dan Syakban ni memang semua kita dah maklum, banyak fadilat yang sangat besar. Mereka dah training diri mereka untuk berhadapan dengan Ramadan, supaya bila Ramadan nanti mereka dah tak rasa kekok. Itu para ulama terdahulu. Dan bahkan kalau kita tengok balik sirah-sirah terdahulu, berapa banyak siri-siri peperangan yang berlangsung dalam Ramadan. Jadi tuan-tuan, yang pertama tadi, apa dia? Kita mempersiapkan mental fizikal. Yang kedua, kita dah kena berjinak-jinak dengan rutin-rutin ringan. Kita banyakkan amalan sunat, kita banyakkan puasa sunat, supaya kita tak rasa kekok
untuk berhadapan dengan Ramadan nanti. Dan tuan-tuan, hari ni pun dah 19 Rejab. Kita dah cek kita kena muhasabah balik diri kita. Sepanjang 1 Rejab sehingga ke hari ni, apakah rutin-rutin yang kita dah biasa-biasakan dengan diri kita untuk kita nak berhadapan dengan bulan Ramadan. Kita kena fikir balik, kita sempat lagi untuk kita muhasabah dan kita boleh ada masa lagi untuk kita nak memperbaiki diri kita. Sebab tu tuan, bila kita sebut tentang perubahan, kita sebut tentang change dalam apa-apa skop pun, baik kita nak jadi orang yang baik selepas Ramadan, kita nak jadi orang yang betul-betul ada jiwa baru, semangat baru selepas Ramadan. Pakar-pakar motivasi biasa sebut, kamu tak akan boleh berubah kalau kamu tidak ubah 3 perkara ni. Apa dia 3 perkara tuan-tuan? 3 perkara ni saya rasa kita boleh implement dalam setiap aspek. Baik dalam bulan Ramadan, kita nak jadi Muslim yang baik, kita nak jadi pekerja yang baik, kita nak jadi apa-apa pun, semua boleh mula dengan 3 perkara ni. Apa yang pertama? Pertama, change your routine. Ubah rutin anda. Sebelum ni kita banyak rutin, banyak buang masa. Sejam sebelum tidur kita godek-godek handphone. Lepas tu kadang lepas subuh kita tak lazimi baca Quran. Apa kata bermula pada hari ni, kita mulakan dengan rutin yang ringkas. Kita manfaatkan masa kita yang ada, kita buat benda-benda yang baik. Benda yang baik, berfaedah dan boleh mendatangkan pahala. Itu pertama, change your routine. You cannot change yourself if you cannot change your routine, your daily routine. Yang kedua, kita kena change your mindset. Mindset yang penting. Orang yang tak ada mindset, orang yang tak ada matlamat yang fokus, matlamat yang betul-betul bersungguh-sungguh dia nak dapatkan, mereka susah nak dapatkan apa yang mereka nak. Kita nak rumah besar, kita bersungguh-sungguh fikir. Kita nak kereta besar, kita tanamkan dalam akal kita, kita tanamkan dalam kita punya subconscious mind kita ni, kita nak berubah betul-betul jadi baik. Begitulah, kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang baru selepas Ramadan. Kita letak sungguh-sungguh dalam minda kita, kita tanamkan betul-betul. Kalau boleh sampai nak tulis kat dinding, tulis, saya nak jadi orang yang baru selepas Ramadan. Kita tulis. Supaya bila kita tengok hari-hari, kita boleh nampak, yes, inilah matlamat aku. Kalau kita dah semakin tersimpang kan, kita dah semakin hanyut, kita tengok balik dinding kita, oh ini matlamat aku kena capai. Change your mindset. Yang ketiga, cara yang ringkas tapi sebenarnya memberi kesan, iaitu change your circle. Ubah circle anda. Daripada sebelum ni, kawan-kawan kita mungkin kawan yang lagu-lagu, kawan yang mungkin dia tidak memberi impact yang baik, kita tukar, kita cari circle baru. Kita bersama dengan mereka yang selalu buat kebaikan, kita bersama dengan mereka yang betul-betul nak juga jadi orang yang baik selepas Ramadan. Kita cari orang-orang yang selalu buat kebajikan, tolong orang ramai, sentiasa bersedekah, sentiasa bersunat. InsyaAllah kita boleh capai. Sebab tu tuan-tuan, biasa kalau kita tengok dalam bulan Syaban, bulan Rejab Syaban ni, mereka fasa biasanya orang akan ganti puasa, betul tak? Orang akan kotak puasa sebab kita nak kejar bulan Ramadan. Kalau kita tengok balik ahli keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, isteri kita, mereka mungkin akan sukar untuk ganti puasa kalau suami kita ataupun anak-anak kita tak sama-sama puasa sunat. Sebab tu kita kena wujudkan bi'ah yang baik. Kita tahu mungkin isteri kita nak ganti puasa. Jadi apa kata kita sebagai suami, kita pun turut puasa sunat sebab kita sama-sama support emosinya, support mentalnya, dengan harapan dia boleh capai untuk habiskan puasa-puasa ganti tu. Sebab itulah tuan-tuan, circle ni benda yang sangat penting lah. Circle, rutin, mindset. 3 benda lah. Dia aturannya tak kisah, tapi dia 3 benda ni mesti yang kita kena buat. Saya bukan sebut kepada anda, saya sebut pada diri saya sendiri. 3 benda ni insya-Allah kita boleh selesaikan, kita akan dapat result yang kita nak dalam apa-apa aspek kehidupan pun, terutamanya kita nak berhadapan dengan bulan Ramadan ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita kena letakkan Ramadan kali ni kita nak ubah jadi apa. Mesti target. Orang sebut takwa, betul. Takwa tu satu target yang besar. Kita cuba spesifikkan. Kita nak jadi orang yang lebih produktif. Kita nak jadi orang yang lebih bersedekah, ataupun kita nak jadi orang yang lebih berbaik dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan masyarakat. Kita spesifikkan lah, kita target perkara tersebut supaya betul-betul menjadi kepada diri kita sendiri. Dengan asbab fadilat dan juga berkat Ramadan, dan kita dah mula praktikkannya sedikit-sedikit bermula Rejab dan juga Syaban. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan bulan Ramadan yang akan datang ni, kita betul-betul grab the opportunities. Kita ambil peluang semua. Jangan ada
Jangan sampai kita sia-siakan. Bukan senang ni. Ibarat musim bonus Allah nak bagi pada kita, kita grab supaya kita dapat result yang kita nak. Iaitu orang yang lebih baik, iaitu orang the new us, the new me. Wallahu alam saja. InsyaAllah semoga kita semua sentiasa istiqamah dalam ibadah Rajab, Syaban juga Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.